SPM kertas 2 bahagian B, topik bumi sebagai sfera. Dalam bahagian B kertas 2, kita diberi 5 soalan untuk anak-anak pelajar pilih 4 sahaja. Jadi, sama ada anak-anak pelajar ingin memilih soalan bumi sebagai sfera ataupun tidak terpulang kepada anak-anak pelajar. Walau bagaimanapun, cikgu ingin menunjuk bagaimana mudahnya untuk menjawab soalan ini. Hanya perlu memahami konsep sahaja. Okey, soalan yang diberi. Ada 3 titik di atas permukaan bumi iaitu titik P, titik Q dan titik R. Titik P diberi titik P 40 darjah utara, 65 darjah barat. Q dan R. Kemudian PQ ialah diameter selarian latitud pada latitud 40 darjah. R terletak pada 380 batu nautika ke selatan Q. Untuk soalan ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan garisan, kita gantikan bumi yang bulat itu sebagai satu garisan, hamparan garisan sahaja. Okey, sekarang cikgu sedang melukis garisan khatulistiwa. Okey, ini paksi bumi. Kemudian cikgu lakarkan latitud 40 darjah utara. Kemudian cikgu akan buat garisan longitud 65 darjah barat. Okey, ini bermakna titik P 40 darjah utara, 65 darjah barat. Jadi titik P berada di sini. Titik P berada di sini. Okey. Daripada pernyataan ini beri PQ ialah diameter selarian latitud. Diameter selarian latitud bermakna Q berada di sebelah sini. Ini adalah titik Q, selarian latitud. Okey. Kita jawab soalan A. Nyatakan latitud R. Okey. Untuk soalan A, kita ambil pernyataan ini. R terletak 3,840 batu nautika ke selatan Q. Ke selatan Q. Ini ke selatan. Okey, so utara, selatan, timur, barat. Okey, ke selatan Q. Jadi, kita lukiskan satu garisan, kita letakkan sini sebagai R. Sekarang kita perlu cari latitud R. Okey, anak pelajar perlu tahu 1 darjah bersamaan dengan 60 minit. Bersamaan dengan 60 batu nautika. Okey, untuk jarak kita pakai batu nautika. Okey, now untuk soalan ini, untuk mencari berapakah latitud R, maka kita perlu bahagikan 3,840 batu nautika ini dengan 60 untuk mendapatkan sudut. Jadi 3,840 kita bahagikan dengan 60, kita akan dapat 64 darjah. Okey, 64 darjah. Maka untuk dapatkan titik R, sudut daripada Q ke R adalah 64 darjah.
Jadi untuk dapatkan R, kita perlu tolak dengan 40 darjah utara ini. So, titik R 64 tolak 40. Kenapa kita perlu tolak? Sebab titik R berada di selatan. Ini garisan khatulistiwa. Sini sudut ini adalah 40 darjah. Maka kita perlu tahu sudut ini berapa untuk dapatkan koordinat latitude R. Okey, so 64 tolak 40 kita dapat 24 darjah. R berada di sebelah selatan, maka jawapan dia 24 darjah selatan. Seterusnya soalan B. Soalan B, hitungkan jarak dalam batu nautika bagi PQ yang diukur sepanjang selarian latitud sepunya. PQ. Okey, so jarak PQ ikut selarian latitud. Okey. Apabila disebut selarian latitud, maka kita akan menggunakan rumus theta. Kita akan darabkan dengan 60. Kita akan darabkan dengan cos latitud 40 darjah. Okey, ini untuk mencari jarak untuk dua titik yang berada di sepanjang selarian latitud sepunya. Mestilah didarab dengan cos latitud. Okey, now macam mana nak cari theta ini? Okey, cuba kita tengok. Titik P berada di barat, titik Q berada di selatan. Di timur. Maka titik longitude Q adalah 180, kita tolak dengan 65. Okey, 180 kita tolak 65, kita akan dapat 115 darjah timur. Jadi yang ini 115 darjah timur. Okey, anak pelajar tengok ya. P berada di barat, Q berada di timur. So, kedua-dua ini adalah berbeza, barat dan timur. Bila barat dan timur, kita akan tambah. Sebab tu tadi cikgu tunjuk bagaimana untuk dapat 115, iaitu kita ambil 180 sebab selarian latitud adalah separuh daripada bulatan. Okey, separuh daripada bulatan adalah 180 darjah. Jadi, ini 65 darjah, yang di sini ada 115. Jumlah kedua-duanya adalah 180. Jadi, theta di sini adalah 180 darjah. Okey. Barat dan timur. So, kedua-duanya mesti ditambah jumlah 180. Okey, 180 kita darab dengan 60. Kenapa perlu darab dengan 60? Sebab 1 darjah bersamaan dengan 60 minit, iaitu 60 batu nautika. Kita kali dengan cos. Kenapa perlu kali dengan cos? Sebab dia berada di selarian latitude sepunya. Okey, so dari sini kita akan dapat 8,273.28 batu nautika. Okey. 180 kita darab dengan 60, kita darab dengan cos 40. So, maka kita akan dapat jawapan 8,273.279986. Jadi kita bundarkan jadi 2728. Okey, itu untuk soalan B. Okey, cikgu harap anak pelajar faham ya. Okey, so seterusnya untuk soalan C. Okey, untuk soalan C. Untuk soalan C pula,
Okey. Hitungkan jarak terpendek dalam batu nautika P ke R. Okey, di sini bila soalan minta jarak terpendek, anak pelajar perlu faham betul-betul ya. Okey, cikgu lukis di sini. Ini bumi. Ini kosong darjah. Okey, kosong. Okey. P berada di sini. Q berada di sini. R berada di selatan. Utara, selatan, timur, barat. Okey. Sekarang soalan B tadi, jarak P ke Q ikut selarian latitud. Bila ikut selarian latitud maksudnya ini dia melentang ke sini. Okey, ini namanya jarak selarian latitud. Sekarang soalan C minta anak pelajar mencari jarak terpendek. Bila jarak terpendek, kita hendaklah bergerak mengikut bulatan agung. Okey, mengikut belakang. Bermakna dari P ke Q, dia akan ikut bulatan agung di sini. Dan seterusnya datang ke Q. Okey, bulatan agung. Ini melibatkan sudut ni 64 darjah. Melibatkan sudut ini. Okey, yang ni 40. Sebab latitud 40 darjah utara. So sini pun 40 darjah. Maka bila PQ bergerak jarak terpendek di sini, maka kita mengambil sudut ini. Jadi 180 darjah kita tolak dengan 40. Kita tolak dengan 40, kita akan dapat 100 darjah. Ini 1 darjah. Jadi untuk jarak terpendek kita akan ambil menggunakan sudut 1 darjah ini. Ini jarak terpendek. Maka Q ke R kita dah diberi daripada awal tadi dah bagi jarak. Kita terus ambil 3,800 di sini. Kita terus ambil jarak 3,840. Sekarang perlu cari PQ sahaja. Okey. So 100 darjah kita darat dengan 60. Kenapa tidak ada kos? Sebab dia jarak terpendek. Kalau kos hanya ikut selarian latitud. Okey, so 100 kali dengan 60 dapat 6,000. Itu P ke Q. Ini P ke Q. Sekarang Q ke R. Q ke R sudah diberi tadi 3,840. Jadi P terus ke R adalah 6,000 kita tambah dengan 3,080. Maka kita akan dapat 9,840 batu nautika. Okey? Nak belajar? Faham ya? Jarak terpendek kita mestilah melalui bulatan agung. Kalau kata jarak sepanjang selarian latitud, kita akan pergi ikut sini. Okey, so seterusnya soalan yang terakhir, soalan D. Okey, untuk soalan D, sebuah kapal terbang berlepas dari P. Okey, kapal terbang ini berlepas dari P dan terbang ke arah Q. Dari P pergi ke Q, ikut permukaan bumi. Ikut permukaan bumi bermakna jarak terpendek. Kemudian terbang ke R. Laju purata keseluruhan penerbangan itu ialah 550 knot. Hitungkan masa dalam jam. Okey, so mula-mula sekali anak pelajar perlu ingat rumus laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, yang ni anak pelajar perlu ingat. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Sekarang diberi laju purata
550 not. Jumlah jarak yang kita dapat tadi, kita ambil yang kita dapat di C tadi. 9,840. So, kita nak cari masa. Okey. So, sekarang soalan D. 550 sama dengan 9,840. Kita bahagi dengan masa. Masa nak cari, maka M adalah 9,840 dibahagi dengan laju 550. Maka kita akan dapat 17.89 jam. Okey. So, anak pelajar boleh faham langkah-langkah yang cikgu tunjukkan tadi. So, sekarang cikgu nak tunjuk ya bagaimana markah diberi. Okey, untuk A. A diperuntukkan 4 markah. Bermakna sini 1 markah, jawapan 1 markah, anak pelajar tolak, tunjukkan jalan pengiraan 1 markah, sini 1 markah. So, akan dapat 4 markah. Manakala soalan B diperuntukkan 3 markah. 3 markah, okey. Anak pelajar tunjuk jalan. Ini terus dapat 2 markah dan di sini 1 markah. So, 3 markah. Soalan C pula diperuntukkan 2 markah. Okey, C 2 markah iaitu 1 markah, jawapan 1 markah, 2 markah. Yang terakhir soalan D. Okey, soalan D diperuntukkan 3 markah. Okey, 3 markah. 1 markah, 2, 3. Okey, jumlah semua anak-anak akan belajar akan dapat 12 markah.